Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Saranan Nabi SAW yang dilantunkan di atas mimbar mengiringi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat ke-60, malah diulang pula sebanyak 3 kali, menunjukkan ianya bukan saranan biasa. Kekuatan memanah menjadikan ianya sebuah tradisi yang mesti disuburkan dalam kehidupan. Melihat seseorang yang menarik tali busur dan melepaskan anak panah ke sasaran sahaja sudah mempamerkan kegagahan dan keperwiraan. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan rancangan Senandung Ihsan bersama Aula. Dan seperti biasa kita di lokasi Abraham and Sorrells Eco Majestic, dan tadi kita dah tengok apa tadi? Itulah dia, ada bingkisan berkenaan dengan Liga Memanah Tradisional Kebangsaan. Dan antara yang terlibat tu adalah daripada negeri-negeri lah, semua wakil-wakil negeri. Selangor Dan sebenarnya tahun ni bertuah lah Selangor jadi tuan rumah. Yang itu yang kita dapat lihat tadilah. Dan selain daripada itu ada juga pemilihan untuk antarabangsa tu, pemilihan pemanah ke Turki. Maknanya mereka akan mewakili negara kita Malaysia ke peringkat antarabangsa. Tapi kita bukan nak cerita tentang memanah saja, itu baru satu sebahagian kecil yang kita kongsikan. Hari ini kita cukup bertuah sebab bila cerita tentang demi Malaysia, demi negara, kita bawakan kepada anda seorang legenda sukan hoki negara yang kalau dulu masa beliau hoki dulu, kawan-kawan panggil dia bos. Itu kita tanya kenapa dipanggil bos tu. Yang penting kita bersama the one and only Datuk Mirnawan Nawawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aula semua. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Sihat. Ui, dahsyat macam nampak dalam TV, dalam drama dulu. Maintain Sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin boleh cerita sikitlah perkembangan terkini, apa agaknya yang terkini daripada Datuk? Okey, perkembangan terkini itu macam biasa. Of course saya ada jalankan sedikit perniagaan, tapi selain daripada itu saya... Apa perniagaan tu? Boleh cerita. Okey. Saya ada jenama saya sendiri. Iaitu ni saya pakai ni MN13. MN13. So jadi hari ni saya pakai edition demi Malaysia. Macam tahulah tajuk. Apa tajuk? Konsep apa ni, program ni kan demi Malaysia. So jadi saya pun fikir itu yang saya pakai baju ni lah, demi Malaysia. So jadi ini satu, dan ada a few lah saya buat. Tapi yang penting at the moment saya fokuskan sebagai pengurus pasukan hoki kebangsaan. Jadi saya team manager lah untuk pasukan hoki Malaysia. Dan tahun ni memang satu tahun yang sibuk untuk hoki, dan saya pasti sukan-sukan lain sebab 2 tahun kan pandemik COVID. So jadi banyak kejohanan-kejohanan yang telah ditangguhkan diadakan pada tahun ini. So jadi selepas ini saya dah nampak dah jadual saya ni kan. Back to back. Alhamdulillah rezeki kita dapat curi. Tapi penting sebab pasukan hoki untuk layak ke Piala Dunia. Lepas tu skuad hoki pun ada Sukan Asia untuk layak ke Olimpik 2024. So jadi memang satu tahun yang penting untuk hoki Malaysia lah. Masya Allah, maknanya kita sangat bertuah lah hari ini bersama Datuk sendiri yang ada pengalaman dalam semua peringkat yang Datuk sebutkan tadi. Dari dalam negara ni sampai ke peringkat antarabangsa, membawa dan mengharumkan nama Malaysia di persada ataupun arena sukan hoki itu sendiri. Tapi macam kita cerita tadi lah, Izzah, macam kalau memanah tadi tu rasanya bukan sehari dua latihnya, kadang-kadang ada yang dari kecil. Datuk pun difahamkan hoki ni memang dari kecil lagi dah minatnya. Saya mula bergiat dalam sukan hoki ni sekolah rendah. Dah bergiat, tapi ramai yang tahu hanya sukan hoki. Tapi di sekolah rendah ni saya aktif dalam sukan renang. Datuk berenang juga? Berenang. Itu sukan yang pertama sekali. Lepas tu hoki, lepas tu bola sepak, dan saya juga wakil sekolah
untuk sepak takraw, pingpong, badminton. Tapi wakil memanah tak ada. Sebab sekolah saya masa tu sekolah rendah kebangsaan Bandar Hilir ni tak ada memanah. So jadi itu yang membuatkan saya aktif dalam sukan dan ialah atas galakan ibu dan bapa saya itu yang membuatkan saya begitu aktif lah masa sekolah rendah especially. Itu yang membuatkan saya belajar di Maktab Tentera Diraja Malaysia untuk di sekolah menengah sebab masa tu MTD kan. Ya Allah, kita dah tahu anak dia itulah budak boy kan. Itu siasat dia. So jadi mungkin dengan keputusan penilaian darjah 5 dulu time saya penilaian kan. Betul. Nampak tak zaman berbeza tu. Alhamdulillah dapat 5A terperanjat mak bapak saya. Betul ke anak aku ni dapat 5A ni penilaian? Padahal dia hari-hari kan sepanjang tu kan. So itu yang buat dengan keputusan dan juga co-curriculum saya lah. Mungkin saya wakil Melaka bawah 12 masa tu dalam sukan renang, hoki dan juga bola sepak. So jadi daripada situ co-curriculum dengan keputusan tu saya dapat masuk ke Maktab Tentera Diraja Malaysia kan. Tapi masa tu saya tak tahu tau RMC apa. Tahu-tahu bapak saya kata okey form 1 ni masuk Maktab Tentera Diraja. Oh ya ke? Dekat mana? KL Sungai Besi. Okeylah, naik pergilah. So itulah macam mana saya masuk. Maknanya dari kecil lagi lah. Daripada kecil. Sukan, lepas tu sambung mewakili Maktab Tentera Diraja dan juga Kuala Lumpur masa tu. Dan daripada situlah dia ada junction dia tau. Ada persimpangan sebab saya sukan macam-macam kan. So bola sepak pun saya aktif. So jadi ada sekali tu saya terpaksa pilih antara hoki ataupun bola sepak. Masa itulah. Bola sepak striker dah tu. Striker. Mana boleh duduk bawah atas semua. Tapi ni saya kongsikan ni satu rahsia mungkin orang tak tahu tau. Bila di Maktab Tentera Diraja tu saya ingat lagi saya masuk form 1. Dia ada bawah 14 tahun bola sepak kejohanan bawah 14 tahun lah. So jadi dua kapten bawah 14 tahun ni hoki dan juga bola sepak panggil saya. Masa tu saya form 1 kan new boy kan. Datang, okey abang ni. Okey ni kapten hoki, ni kapten bola sepak bawah 14 tahun. Sekarang you nak main apa? Tak, you nak main apa? Bola atau hoki? Itu pun saya nak main bola. Tak, saya main bola. Saya main bola, tak main hoki. Saya main bola sampai form 3. Wakil Maktab Tentera Diraja main bola aje. Hoki saya tak main. Dan lepas tu hujung tahun lepas SRP tu ada kelayakan ada selection untuk bawa 15 tahun wilayah persekutuan masa tu. So saya pun hujung tahun dah tak ada apa buat kan. Ada selection. Masuklah trial tu. Pergi je lah. Pergi je. So saya pun sama-sama dengan pemain-pemain RMC Maktab Tentera Diraja ni pergilah selection. So bila pergi kat padang tu player yang lain tanya players RMC ni, budak ni sekolah mana? Dia Maktab Tentera Diraja lah tapi dia tak main hoki. Dia main bola. Siapa yang kau tak kenal So saya pun pergi selection. Terus selected. Untuk bawah 15 tahun wilayah persekutuan. Masa tu pergi Johor dan kita dapat naik juara lah. So daripada situ saya main dua-dua. Bila form 4 tu bola dengan hoki saya main untuk RMC. Hari ni bola, besok hoki. Rabu bola, Khamis hoki, kan dia penggap pertama. Tak pernah tahu ni. Dia penggap pertama. So saya main dua-dua. Nak main dua-dua, hari-hari lah. Tukar-tukar. Hari ni pegang kayu, besok main bola. Pegang kayu. Tapi dua-dua top scorer. Dua-dua top scorer. Alhamdulillah. Dan lepas tu dulu, dia ada paper, ada cover tau sikit. Macam school scene lah. So hari ni, okay, Minawan, scored 5 goals. RMC against VI ke whatever semua kan. Then the next day main bola. Minawan bang. Hat-trick. Minawan lagi bola. Main bola pula. Tapi itulah dia kira. Dan lepas tu saya terpaksa pilih. Sebab dia clash hoki dengan bola di penggap pertama tu. Untuk wakil wilayah persekutuan. So daripada situ saya pilih hoki. So sebab dia saya pilih hoki sebab saya punya long term target
dalam sukan ni sebenarnya untuk mewakili negara di sukan Olimpik. So ketika itu saya tengok hoki peluang lebih cerah untuk layak ke sukan Olimpik. Oleh itu saya pilih hoki. So daripada situ saya dah tak pandang belakang lagi. Berjaya dipilih untuk pasukan bawah 18 tahun. Lepas tu pasukan remaja Malaysia bawah 21 tahun dan seterusnya. Di dalam senior team terus sehingga saya wakil negara daripada tahun 1989 sampai 2002. So sangat jauh. Itu cukup ke program Pilihan cukup. Boleh lagi banyak lagi soalan boleh tanya tu, tapi menariklah maknanya di dalam banyak pilihan yang Datuk kena buat. Akhirnya bila Datuk pilih hoki tu, maknanya kat situlah jalan kecemerlangan tu sampai berjaya mengharumkan nama negara kita di pasaran antarabangsa. Yang wakil negara ni zaman tu tak rasa happy sudah tentu, tapi tak rasa debar ke dengan media akan kecam. Yalah zaman tu mungkin tak ada social media, tapi nak cerita perasaan Datuk mewakili negara tu macam mana? Tak, tekanan tu memang ada. Apabila kita mewakili pasukan negara, kita mewakili seluruh rakyat Malaysia lah. Bila kita pergi ke pesada antarabangsa ni, sememangnya media, especially macam hoki ni, dia ada dedicated reporter. So dia bukan apa, kalau bukan kita nak sombong ke apalah dalam sukan hoki ni, kalau satu sukan tu dia ada dedicated reporter for that sport, kan, maknanya sukan tu quite popular lah. That mean every paper dia akan ada satu reporter just cover for hoki saja. So memang pressure tu memang tinggi, especially saya ingat lagi pada tahun 1991 pasukan negara kita gagal layak ke sukan Olimpik pada tahun 1988 di Seoul. So saya masuk tim 1989. So 1992 Olimpik Barcelona. So bermakna kegagalan 1988 tu sememangnya reporter rakyat Malaysia dan sebagainya, mereka mengharapkan kita layak ke Olimpik Barcelona. Kan? So 1991 tu kelayakan dia di Auckland, New Zealand. So jadi saya ingat lagi di mana macam mana nak memberikan saya semangat semua, kan. Saya tanya pemain-pemain senior yang pernah bermain di Olimpik 1984 di LA. So saya tanya mereka macam mana atmosphere Olimpik ni, apa ada kat Olimpik kan. Saya muda masa tu 18 tahun 19 tahun kan. So diorang pun cerita dengan saya, macam mana Olimpik ni, apa ada di Olimpik, apa pengalaman berprestigenya mewakili pasukan negara bersama dengan kontijen negara masuk opening ceremony tu kan. So saya dengar I want to be in Olympic lah. Saya cakap. So memang cita-cita saya kan. So memang training semua all out, semua everything, memang kita perlu sacrifice lah. Actually bila kita in that level, bila kita dah tiba satu tahap tu, it's not about talent, tapi about kerja keras. Itu yang orang kata macam hard work big talent. Kan. So bila kita tiba satu tahap, it's all about hard work. Kalau you tak ada talent, you takkan ada di tahap itu. So dia bila dah you sampai satu tahap, is about hard work. Nanti kita cerita kejap lagi lah macam mana nak kekalkan momentum tu. Yang tadi tu dia cerita macam mana Datuk dah bayangkan sendiri berada di persada Olimpik, dah pun berjaya membawa nama negara kan. Kejap lagi macam mana nak kekalkan momentum tu sampailah sekarang sebagai legenda hoki negara dan orang panggil bos. Kenapa orang panggil bos tu? Kejap lagi kita sambung ya bos. Apa pun kita nak berehat seketika, terus dengarkan dulu persembahan istimewa daripada artis jemputan kita dan anda terus bersama kami dalam Senandung Ehsan bersama Allah. Kalau dalam bidang nasyid, inspirasi saya dan juga banyak ilham saya lebih kepada Ustaz Asir Ibrahim arwah. Malangnya kita tak dapat bersama lama dengan dia. Namun demikian, suaranya, ideanya, semangatnya sehingga kini kita boleh rasakan kehadirannya. Ahli sukan, kalau idola saya suka tengok ni Mokhtar Dahari. Sebab walaupun lama dah dia tak ada, tapi sehingga kini masih belum berjumpa lagi orang yang boleh menggantikan orang kata skill dia.
Masih basah kenangan indah zaman cemerlang, era gemilang ketika Rasul ada di sisi para sahabat mentadbir bumi. Zaman nubuwah, era khulafa, Islam laksana, api yang menyala menerangi teman dan juga sahabat. Pahang panasnya membakar lawan. Di celah itulah kami mengatur langkah, membina sebuah taifah. Di sini bara tak pernah padam, digenggam kukuh sebuah azam. Ayuhlah para mujahid, ayuhlah para mujahidah, kita tinggalkan zaman fitnah agar tertegak kalimah Allah, agar terbangun dunia baru Islam, dunia baru Islam, dunia baru Islam, dunia baru Islam, dunia baru Senandung Ihsan kembali bersama kami Allah. Dan sebentar tadi kita baru saksikan persembahan daripada legenda nasyid negara juga lah kan, dengan hiburan mereka. Tetapi bila cerita tentang demi negara, demi Malaysia, kita ni kan masih perhimpunan kat sekolah Izhar, kita bangga nyanyi negaraku. Tapi ada sebilangan individu legenda-legenda ni, mereka membanggakan seluruh negara Malaysia bila bendera Malaysia dinaikkan, diangkat dan lagu negaraku dinyanyikan di persada sukan, arena sukan antarabangsa macam yang dibuktikan oleh Datuk Amir Nawawi tamu kita hari ini. Terima kasih. Kan tahniah tu. Soalan kawan-kawan kita. Okey Datuk, saya pasti ramai anak-anak muda menjadikan pemain sukan yang legenda ni sebagai idola mereka lah. Tetapi apa sebenarnya membezakan antara atlet biasa dengan atlet yang bertaraf antarabangsa? Okey, untuk pemain-pemain muda ni ada juga saya berkongsi pada mereka kan. Sebab saya nak bagi dia orang semangat. Sebab saya antara pemain yang senior di dalam pasukan tu, kita harus memberikan mereka semangat, kita kena guide mereka sebenarnya. Dan antaranya saya beritahu yang inilah, that means kalau kita nak melakukan sesuatu, kita harus pastikan kita melakukan dengan sepenuh jiwa dan raga. Kalau kita ingin mewakili pasukan negara, bukan hanya untuk 1 tahun 2 tahun, siapa-siapa boleh mewakili negara setahun untuk 2 tahun, tapi yang penting kita harus pastikan kita sustain di dalam pasukan tu 12 ataupun 13 tahun, sekurang-kurangnya 10 tahun. Kerana apabila kita berkorban, sebab kalau untuk wakili negara ni kita banyak pengorbanan kita harus lakukan. Kita harus pastikan dia berbaloi dengan pengorbanan kita, komitmen kita, disiplin kita, so that kita akan meninggalkan sesuatu. Jangan kita melakukan seperti melepaskan batuk di tangga, tetapi kita pastikan apabila kita bersara nanti, kita toleh ke belakang, kita tahu yang kita dah bagi sehabis baik dalam apa yang kita lakukan, dan kita pastikan yang kita tinggalkan sesuatu. Ada legasi, ada yang boleh sambung legasi. Sebab kalau tidak masa yang kita korbankan, semua yang kita lakukan pengorbanan tu mungkin akan just jadi sia-sia. Kan? Itu yang saya selalu nasihat pada mereka lah. Tetapi satu je saya kata, apabila kita berada di tahap tertinggi dalam sukan, sebenarnya yang paling penting sekali kita punya keinginan kita lah. Dia like within kita. Sebab bila kita dah di that level,
dia sebenarnya talent tu dah tak penting. Kalau kita tak ada talent, kita tak akan berada di tahap mewakili pasukan negara. It's all about, bila dah tiba situ, it's all about hard work. That means kerja keras. Untuk kita sustain, untuk kita maintain kita punya performance and menjadi lebih baik. Cantik sangat Datuk. Saya bila Datuk cakap bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi minimum 10 tahun. Maknanya sukan ni Datuk, dia bukan permainan lagi dah. Dia hidup Datuk. Hidup. So itu yang kalau kata kita prinsip hidup. Itu yang kadang-kadang ada orang dia sekadar yalah bermain dan sebagainya. Cuma kalau Datuk ni saya ingat dah sampai kat rumah pun terbawa-bawa tu rasa tu semangat hoki hidup tu kan. Barangkali ada inspirasi yang maknanya Datuk nak share juga bersama dengan kita semua kat sini tentang prinsip hidup yang Datuk dapat daripada permainan tu sendiri yang Datuk sendiri dah jadikan gaya hidup Datuk saya rasa. Ya, kalau kita tengok sukan ni kan, satu sukan ni ramai yang menyatakan sukan dia menyatukan kita. Sukan dia tak tengok kulit. Kan dia tak tengok rupa, dia tak tengok siapa-siapa pun. Bila pemain negara atau pasukan negara beraksi, semua akan tumpukan perhatian dekat televisyen dan memberikan sokongan, sorakan dan sebagainya. Bila menang semua happy. Siapa tak bangga? Okey, itu sukan. Right? Dan lepas tu bila kita aktif dalam sukan ni, dia ada banyak nilai-nilai yang positif yang boleh kita bawa dalam kehidupan seharian kita lah. So macam saya ni untuk sukan ni satu macam saya kata pengorbanan. Dah biasa. Kan time management. Kan lepas tu dari segi mindset, dari segi mental toughness, dia dapat membantu kita apabila kita berada dalam tekanan sebab sukan ni bila for example macam saya of course dah main Olimpik dan sebagainya yang peringkat tertinggi. Dan tekanan juga begitu tinggi, bukan saja di dalam kejohanan, tetapi untuk preparation tu. Dia sebagai atlet negara ni bukan kejohanan tu tau. It's all about preparation. Your hard work sebenarnya dalam persiapan tu. Sama ada you kuat dari segi mental ke tidak. Kalau dari segi mental you tak kuat, you tak boleh ambil tekanan, right? You cannot go through the training. Kadang-kadang kita tengok, Malaysian atlet ni best lah, dia pergi Olimpik. Best lah, dia jalan dunia macam dia pergi negara ni, pergi negara tu. Tapi dari sebalik itu, the preparation, that means the struggle, tekanan, bukan saja tekanan daripada sekeliling ni. That means bila kita pergi tu, kalau kalah macam mana, kan? Tapi bila kita dah di tahap yang tertinggi itu, kita tahu bagaimana untuk kita kawal tekanan. Dia ada cara-cara untuk kehidupan kita juga ya. Very important. Sebab macam that's why kadang-kadang macam saya ni, apalah kalau selalu saya datang awal, kalau apa-apa pun macam dah jadi kebiasaan. Dan bila tekanan tu dah tak ada masalah. Sebab kita dah biasa dah. Kita always dalam tekanan aja. Kan? Setiap masa. So dia banyaklah yang nilai-nilai itu yang saya dapat praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan macam saya sebagai bekas pemain hoki negara, macam tak lengkap. Walaupun selepas karier saya dah habis, of course saya melakukan beberapa perkara, tetapi in the end of the day, saya kembali semula. Memberikan semula kepada sukan yang telah banyak memberikan macam-macam pada saya lah. Kadang-kadang kita nampak tangible, intangible dan sebagainya, dia begitu subjektif. Tapi saya always beritahu diri saya nak bagi balik pada sukan. Tetapi dalam tak kira lah dalam apa-apa capacity. Janji saya dapat memberi semula kepada sukan hoki. Tu alhamdulillah sekarang saya jadi pengurus pasukan. Peluang saya lah untuk cuba. Pelapis Azhari. Itu saya nak tanya ni, bila sebut pengurus pasukan, lepas tu cerita ada anak-anak buah di bawah ni. Saya tengoklah polemik di Malaysia ni antara benda yang selalu mengganggu minda kita rakyat Malaysia ni, selalu tak ada pelapis. Tengok sukan badminton lah, tengok sukan bola sepak lah. Tapi ni something is different with hockey. So, hoki ni kita selalu tengok
ada je Piala Dunia remaja. Kenapa dia jadi gitu kepada hoki? Apa agaknya? manager Resepi dia. Apa resepi? Share. Semua perenang ke? Dia actually penting tau. Kadang-kadang mungkin macam orang luar sana especially generasi muda lah. Bagi saya mereka seharusnya bersyukur dengan apa yang telah dilakukan di generasi-generasi terdahulu. Sebab kalau kita tengok, for example, apabila generasi dulu-dulu, bila mereka bermain di Olimpik, mereka bermain di Piala Dunia, right? Itu yang membuatkan generasi yang selepas itu mereka mendapat bantuan, mereka mendapat benefit untuk sukan itu sebab generasi-generasi yang sebelum itu. Betul? Of course. So it's very important. That is why kadang-kadang macam bila saya berkongsi dengan macam pasukan, pemain, kadang-kadang kita sebagai pengurus pasukan kan, kita kena fikir macam-macam how to motivate them. So bagi saya, mereka harus sedar. For example, kalau mereka sayangkan sukan hoki ni kan, mereka harus mencipta sesuatu. Kita harus pergi Olimpik, kita kena pergi World Cup sebab untuk generasi yang akan datang. Kalau kita gagal sekarang ini, generasi akan datang ni mereka akan suffer. Mungkin tak ada bantuan, mungkin sponsor kurang, ramai yang tak nak pick up hoki dan sebagainya. That is why I always remind the player, the team is very important untuk you achieve something so that generasi-generasi akan datang ni dia akan dapat benefit dia. Then bila generasi akan datang, dia take over daripada the current generation, dia pun kena buat benda yang sama. So that sukan, benchmark. So that is why bagi saya important kalau kita ada idola, important the senior team to achieve something dalam Piala Dunia, dalam Olimpik, so that talent-talent ni takkan pupus. So itu yang bagi saya tanggungjawab tu besar. Kan? Apa yang kita lakukan sekarang ni sebenarnya bukan sekarang ni. Is for the future, for the sport. Kita orang yang dengar ni pun kita rasa semangat nak jadi hoki. Tapi dah lambat. Tapi kita yakin bila dengar motivasi, semangat, nilai-nilai yang Datuk bawakan dalam sukan hoki ni, saya rasa di situlah sebabnya mungkin ramai kawan-kawan searena ataupun sepermainan dengan Datuk panggil Datuk bos, senior panggil junior bos, sampai bos Datuk pun panggil bos. Tapi lagi satu, juga, boleh tak kongsi sikit je? Boleh. Sebab saya nak tekankan juga macam ahli sukan ahli sukan tu walaupun kita sibuk bersukan, kita pastikan yang kita tidak abaikan pelajaran kita. So that is why like macam in hockey, kebanyakan player semua dia ada degree. You know why? Because the senior memang they have degree, they further their studies and so on. So bila generasi yang muda masuk, we will encourage the younger generation ni bila masuk, culture tu is very important because dia akan bentuk satu mindset yang lebih baik untuk pemain. Sebab pemain ni dia bila atas padang ni is all about decision making. Kan? Bukan kata apalah, which mean that bila you macam a lot macam sport science dan sebagainya, you kena absorb dengan cepat. So bukan kata apa, kalau katakan dia dia tak lupakan pelajaran dan sebagainya, mungkin dia cara dia absorb lebih cepat, mungkin dia lebih cepat masang kefahaman dan sebagainya. So bagi saya and tak mustahil that you can do both. Sebab saya dah buat. Ramai lagi dah buat. Semua dah buat. Alright, kita ada accountant, kita ada engineer, kita ada doktor, and macam-macam lah dalam sukan hoki tu. Bukan sport science saja. Bukan sport science saja. Sport science saya pun ambil sport science sebab dia tally dengan apa yang saya lakukan wakil negara. Tapi alhamdulillah lah, after tu I buat my master. So bila kita dah pernah buat, itu yang kita nak encourage. Yang younger generation jangan lupa. And dah dibuktikan you boleh buat both. You boleh excel. Tapi yang penting you kena sacrifice lah. Kalau you nak achieve both
you have to berkorban. Double lah. Dari segi rest you dah kurang. Betul. So something like that. So that is why I just nak sampaikan lah. Baik, terbaik. Itu satu. Makin nak berhenti makin terbaik. Itu pasal. Betul saya nak main hoki lah. Tapi apa pun, itu bukan biasa-biasalah apa yang Dr. Pindawan kongsikan untuk meneruskan perjuangan legasi sukan tanah air. Bukan saja hoki, Datuk. Saya rasa kalau siapa-siapa saja dengar apa yang Datuk sampaikan, wa imma bidang di luar sukan pun akan insya-Allah termotivasi. Apapun untuk hari ini, kami di Senandung Ihsan ucapkan terima kasih banyak-banyak atas inspirasi yang sudah Datuk Pindawan Nawawi kongsikan. Kita doakan juga semoga berjaya untuk sukan hoki kita lah. InsyaAllah. Dan kalau ada panjang umur murah rezeki, kita main hoki sama-sama. Jumpa lagi Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Itu dia segmen ataupun rancangan Senandung Ihsan kita hari ini dengan tajuk Demi Negara, Demi Malaysia yang Tercinta. Dan kami akan tinggalkan anda dengan persembahan sambungan daripada legend dan nasyid kita Brothers. Dan kita jumpa lagi untuk siaran akan datang terus bersama kami di Abraham and Sorrells Eco Majestic. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menikmati persembahan kedua daripada Brothers, kami paparkan VT dari ziarah kru Senandung Ihsan ke rumah pelakon Pak Dini Juri. Pak Dini yang juga seorang penulis kod dan pelukis masih aktif berlakon dan berkarya walaupun sedikit uzur dan mengalami sakit mata. Mari kita mendengar cerita-cerita Pak Dini. Selepas saya menyertai bakat TV tahun 1977 dan 78, pengarah kreatif dia panggil saya untuk buat kartun dekat ruangan Besar Malaysia. Kartun tu dikenali kartun Long dan Dogol selama dekat 7 tahun lamanya. Okey, selepas tu tentang tulisan Jawi kaligrafi ni, saya sebenarnya sekolah Arab. Dari darjah 1 saya sekolah Arab semua. Jadi kawan-kawan bila habis Nawi tu ada yang pergi ke Mesir, ada yang mengajar kat Brunei. Tapi saya nak minta izin dengan ayah saya nak menyambung belajar satu bidang ni, ayah saya tak kasih. Saya mula-mula saya pergi tanpa pengetahuan ayah saya, iaitu pergi ke Lumpur belajar melukis kartun. Jadi pelik lah. Jadi saya pun belajar cuma 2 bulan. Lepas tu pemilik galeri tu di Kampung Baru, dia kata dia panggil saya ni, kau pergi ajar je lah dengan budak-budak yang ambil SP LCE, SPM ni. Itulah yang sampai sekarang saya lekat lah dunia kartun tu. Dan saya ada persatuan pelukis kartun dan memiliki satu muzium pun di Taman Botani. Tentang nasyid ni, pada tahun akhir 1970 dan sekitar 1978-9, waktu industri nasyid di Nusantara ni dah tak ada. Waktu tu yang paling menonjol daripada Medan, Arsuraya, lagu Ila Israel datang manggil kan. Memang waktu sangat terkenal. Kemudian muncul di Singapura Al-Jawahir, Al-Mizan kan. Nasib pernah terlibat buat lagu kumpulan Al-Jawahir. Waktu tak ada, dalam 5 tahun ke 6 tahun tak ada kumpulan nasyid. Kebetulan waktu saya ikut satu jemaah, jemaah ini saya ditugaskan jadi mudir kebudayaan dan kesenian. Saya tubuhkan kumpulan putera-putera yang menjadi mukadimah kepada kumpulan Nada Murni. Sebelum itu kumpulan putera tak putera. Itu putera A. Alhamdulillah. Walaupun apa yang saya nak tekankan di sini iaitu pengorbanan yang tanpa mengira masa, kerana masalah nak nama, kerana nakkan wariyat, tak wujud. Kita anggap itu sebagai dakwah je. Itu sebab mereka ni, ya Allah, saya mendidik dia orang. Bukan saya lagu tak pandai lah. Lirik boleh buat kan, tak pandai. Tapi lagu-lagu kita ambil mula memang lagu-lagu Indonesia. Contoh macam lagu Sinok Putih kan, ataupun lagu yang Hijaz popular kan tu kan, Pelita tu kan, hidup ini bagaikan lampu Al-Suraya gitu. Jadi kita
kita lagu-lagu itu kita antara contoh yang popular, ini dah pergi pada Namuni, iaitu lagu Asmaul Husna. Asmaul Husna dari kumpulan Mesir daripada apa ini Ikhwanul Muslimin. Tapi dalam versi Malaysia, saudara arwah Ustaz Saiful Fadil, dia kompos balik lagu tu. Waktu itu Fahim pun datang. Waktu saya mula-mula melahirkan kumpulan Nada Muni awal 40-an anggota tu, belum datang lagi arwah Ustaz Saiful Fadil, Haji Wahab Yusof, Fahim belum. Selepas 5 tahun saya bergerak buat konsert di Singapura semua kan, barulah saya dapat mendekati beberapa orang, termasuk saudara Fahim. Jadi bila datang, dia menguatkan dia ada ilmu dia. Saiful Fadil dia ada ilmu dia, itu dia kompos balik. Artinya kita lagu Allah itu Saiful Fadil. Itu kan dia buat. Ustaz Sohibul background apa ya? Cik Wahab label music label. Dia memang GM Farihin musician. Ustaz Sohibul backgroundnya dia penulisan dia. Saya penulis dan saya tahu dekat Taiping tu dia memang ada kumpulan nasyid sendiri. Kumpulan kampung, Andra ke Kembelingan kan. Tapi dia ada nazam-nazam tertentu, ada burdah-burdah. Itulah. Ini semangat daripada YB Borhan kita. Dia adalah kalau tengok jawatan dia tu pengurusi jawatan kuasa tetap pembangunan dua bandar dan kebudayaan. So ada kaitan dengan kita ni lah, kebudayaan ni kita bagi. So daripada YB Borhan sendiri ni ada daripada kampung-kampung dia semua kan dia berikan. Terima kasih YB atas perhatian ni. Mudah-mudahan sikit banyak menguatkan semangat kita. Dalam ni juga ada sedikit sumbangan RM1. Allah ya Allah. Daripada Kerajaan Negeri Selangor. Ya Allah. Dan juga Ini saya pegang. Fama pun ada bagi sumbangan sikit. Berapa lah ada barang sama, ada barang runcit juga. Okey, terima kasih banyak. Alhamdulillah perkembangan bagus walaupun MCO ni pun baru nak pick up balik dan sebagainya. So saya banyak buat kerja studio, ada buat recording untuk artis baru, ada juga buat lagu-lagu korporat, banyak recording lah. Okey. Nasyid ni dia memang satu ledakan daripada Malaysia. So kalau dulu-dulu kekuatan nasyid ni pada penulisan dia, lagu dia boleh pelbagai lah, tapi mesej yang disampaikan dalam lirik tu. So dekat situ kita perlu sama-sama macam usaha lebih dan naikkan balik karya-karya penulisan yang baik. Dia bukan stereotip mesej sajalah yang kebanyakannya akan fokus pada attention orang, apa yang orang ramai suka. Tapi sepatutnya kita nasyid dia ada satu lagi perjuangan kat situ, iaitu dia adalah wadah untuk penyampaian mesej yang lebih luas lagi selain daripada cinta-cinta kahwin sayang. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana, miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana, miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Biasanya para pejuang rumah mereka merata-rata, rezekinya
rezekinya tidak menentu, tidur baringnya tak berwaktu. Orang lain membuat harta, tapi dia membuangnya. Orang lain kawan terbatas, tapi pejuang kawan merata. Orang lain musuhnya kurang, pejuang musuh tidak terbilang. Orang lain musuhnya kurang, pejuang musuh tidak terbilang. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana. Miskin dan papa jadi tradisi, merenggang dengan anak dan istri. Sudah sunnah orang berjuang. Bicara merisi hikmah, penuhi ruangan jiwa, memurni minda, memberi cahaya, meneguh adab budaya. Kebaikan yang diberi, ikhlaskan dari hati. Yang jauh, yang dekat, yang senang, yang susah, sama-sama merasai. Pak Dini belanja sikit yang Sakaratul Maut punya benda sikit, Pak. Belanja Okey. sikit. Macam mana? Ini semua mana yang hafal? Tak mula dari mana-mana lah. Saya tu Sakaratul Maut saja, mana sikit. Yang hafal yang sikit ya. Sikit je lah, dalam tak sampai seminit kot lah. Sakaratul Maut tu itu saya bawa satu kali ya. Dini hari itu seorang obi rebah di kamar mandi, diserang lemah jantungnya yang menggugat nyawanya. Setelah pulang dari KL, itu je yang boleh.